Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan hadis yang 101 balik. Jadi ulang tadi iaitu Nabi SAW seorang nabi, dia itu manusia. Berdasarkan hadis ini jelasnya memberitahu Nabi SAW adalah seorang manusia, harus bagi satu orang manusia itu terlupa. Maka terlupa dari segi perbuatan itu biasa. Seperti mana dalam ayat Quran, Nabi Musa terlupa pun ada. Terlupa tempat yang sepatutnya dia berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa terlupa. Yang ada disebut di dalam surah Al-Kahfi pun ada. Maka berdasarkan ayat Quran dan juga termasuk juga hadis ini menguatkan lagi bahawasanya seorang nabi itu harus saja dia terlupa dari segi perbuatan. Namun kena ingat sungguh bahawasanya seorang nabi itu sama sekali tidak akan terlupa dalam bab penyampaian ilmu. Dalam bab penyampaian ilmu, Nabi SAW tak akan lupa pun walaupun satu. Maka tidak bolehnya satu orang itu mendakwa dia mengetahui ilmu daripada mimpi yang mana Nabi SAW tak teringat nak beritahu sahabat, maka dia beritahu sekarang dalam mimpi saya. Tak bolehnya ada orang yang mengaku gitu. Kerana ilmu yang ada dengan Nabi SAW yang perlu disampaikan kepada kita semua sekali itu sudahnya disempurnakan oleh Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat tu. Yang mana hari ini, sekarang ini sudah disempurnakan agama kamu. Aku sudah sempurnakan agama kamu kepada kamu. Itu isyarat bahwasanya agama ini sudah sempurnanya. Ilmu itu sudah disampaikan kepada kita semua sekali. Kepada sahabat-sahabat tu ketika itu sudah disampaikan semua ilmu. Mana tidak ada satu ilmu pun yang lagi masih tertinggal, yang berbaki tidak ada. Maka dalam bab penyampaian ilmu, Nabi SAW sesekalinya tidak lupa. Manakala dalam bab perbuatan dia, setelah yang dia menyampaikan, ada bab dalam perkara yang dia terlupa, itu biasa saja harus bagi satu orang Nabi, bahkan tidaklah menyebabkan dia itu jadi rendahnya ataupun dia tu jadi bukan di kalangan Rasul, bukan di kalangan Nabi, bukan. Mana tidak jadi rendahnya martabat dia, bukan termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala terpilih jadi Rasul Nabi. Kemudiannya daripada hadis ini yang kita belajar ni juga, nak memberitahu hikmah dan rahsia yang banyak daripada hadis ini. Yang mana hikmah dia, antara hikmahnya, macam mana kita nak laksanakan sesuatu perkara setelah kita terlupa. Kita terlupa ataupun kita tersalah. Ketika dalam melaksanakan, adakah kita kena ulang balik ataupun ada cara untuk kita pulihkan perbuatan kita yang ada sedikit tidak elok. Ada kekurangan itu. Maka berdasarkan hadis ini hikmah Allah Ta'ala baginya Nabi SAW terlupa dalam bab perbuatan ini menjadi panduan kepada kita semua sekali sebagai manusia yang biasa saja terlupa. Yang biasa saja terlupa. Maka ada itu solat tu terlupa rakaat. Biasa saja solat tu lupa rakaat. Saya sendiri pun kadang-kadang pun ada. Kadang-kadang kita terlupa rakaat. Terlupa rakaat, berapa rakaat kita solat tadi? Terlupa. Itu biasa. Dan sesiapa saja, saya pun pernah berkali-kalinya solat dengan imam-imam besar kadang-kadang, kita solat tu. Mereka ni pun biasa saja lupa. Maka bab lupa ni di kalangan manusia tu lumrah manusia berlakunya lupa. Benda yang remeh-temeh pun kadang-kadang kita lupa. Bahkan pernah satu kali satu orang ulama di Pakistan, dia ni satu orang yang betul-betulnya ingat satu persatunya Al-Quran.
Sehingga kan tidak ada satu pun daripada ayat Quran tu dia tak boleh bagi tahu walaupun ayat tu nombor berapa. Kalau kita bagi tahu nombor pun dia tahu dah boleh baca surah tu. Tapi ada satu ketika dia tak ingat baca Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq tu dia tak ingat. Surah An-Nas tu dia tak ingat. Ada sekali tu surah Al-Fatihah dia tak ingat. Ada terlupa. Terlupa dalam surah Al-Fatihah. Ini kalau kira-kira, takkanlah dia tu terlupa. Itu biasa, lumrah. Satu orang yang pakar Al-Quran itu dipanggil dia gelaran komputer. Komputer Al-Quran. Dia ni. Di Pakistan. Dia ada terlupa. Dan di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ada kalanya ditegur kerana terlupa dalam surah-surah daripada Al-Quran. Dan lupa surah-surah yang besar itu lagilah mungkin. Ini surah-surah yang pendek-pendek, surah-surah yang pendek, surah yang biasa ataupun dia panggil surah lazim ni, yang biasa kita baca ni, ini pun terlupa harus bagi kita ni lupa. Boleh jadi kita kata ingat, tapi bila kita nak baca, rasa macam keliru lah juga. Keliru juga. Nak baca balik tu, rasa macam keliru. Kita baca tu jadi tak ingat. Baca surah Al-Asri, wal Asri pun jadi tertukar pula dengan Wattin. Surah Wattin tu tukar. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lepas tu nak tambah apa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Lepas tu bersambung jadi tukar dengan surah Wattin. Falahum ajrun ghairu mamnun ke? Ataupun ayat-ayat lain lah kita bertukar. Sebab amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihat ni banyak dalam Al-Quran. Kemudian jumpanya ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu banyak juga dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas banyak juga dalam Al-Quran. Jadi bertukar habis. Kadang-kadang tu bertukar benda-benda gini. Ini biasalah kalau bertukar sebab perkataan tu banyak. Ni kita tengok pada yang biasa dibaca dalam solat kita pun kadang-kadang boleh terlupa. Itu biasa. Saya ingat dulu masa buat pakar Al-Quran itu pun baca. Last sekali pada juzuk yang 30, juzuk Ammah. Bila nak baca juzuk Ammah, ada beberapa surah tu kita tak ingat surah apa selepas pada tu. Kemudian yang last sekali tu, yang daripada kuliah pun ada, tak ingat nak baca kan. Kuliah tu, tak bertemu kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, main la a'budu ma ta'budun, tak ulang balik. Ulang balik jadi bertukar tu sampai tak bertemunya lakum dinukum waliyadi. Tak boleh bertemu dengan lakum dinukum waliyadi. Itu contoh antara contoh-contoh yang biasa boleh tertukar. Jadi itu lumrah manusia. Bila ada gini, bacaan pun boleh bertukar. Rakaat pun kadang-kadang kita tak ingat. Rakaat ni kita buat berapa rakaat? 2 rakaat, 3 rakaat. Yang satu tu kita buat satu, kita ingat 2 dah. Ataupun yang kita buat 2, kita buat tu 1 baru. Kita ingat 2 dah. Ataupun kita dah buat semua sekali 4 rakaat dah, tapi kita selesaikan baru 2 rakaat. Itu biasa saja berlaku. Maka bila Nabi SAW pun berlaku gitu, Nabi Adam sendiri pun ada berlakunya terlupa, maka semua sekali ini di kalangan Bani Adam dia panggil, harus saja terlupa dari segi perbuatan. Tapi kena ingat, dari segi bila satu orang itu dilantik menjadi Rasul, jadi Nabi untuk menyampaikan ilmu Allah Ta'ala kepada orang ramai, ilmu wahyu lah, maka ketika ini mereka itu tidak lupa satu pun ayat-ayat Allah yang untuk disampaikan kepada umat mereka. Dan bila dalam keadaan gini, hikmah daripada hadis ini nak beritahu kita solat, bila kita solat 2 rakaat, tak ingat 2 rakaat, kita boleh sambung balik buat 2 rakaat. Sambung je 2 rakaat, kemudian kita sujud sahwi. Cuma bab sujud sahwi sebelum salam ataupun selepas salam, itu saya ambil pada pendapat yang terpilih sini. Itu pendapat yang dia ada 2 pendapat. Ada yang kata sebelum sujud sahwi dulu, lepas tu baru salam. Ada yang kata salam dahulu kemudian sujud sahwi.
Ada yang kata salam dahulu kemudian sujud sahwi. Selepas sujud sahwi yang kedua, dua sujud sahwi itu tak perlu lagi salam. Tapi daripada hadis ini jadi keliru sama ada bagi salam ataupun tidak. Tapi kesimpulannya, bagi salam itu hanya diharuskan memilih salah satu sebelum daripada sujud sahwi ataupun selepas daripada sujud sahwi. Sebab kita kumpulkan semua hadis-hadis yang ada. Di kalangan ulama ada juga yang memilih pendapat ini. Saya suka juga untuk sampaikan sini, untuk kongsikan sini. Pendapat ulama yang mengatakan diharuskan memilih mana satu? Sujud sahwi, salam terlebih dahulu ataupun salam kemudian. Salam kemudian. Di kalangan ulama ada yang memilih salam kemudian. Salam kemudian pada ada yang memilih salam dahulu kemudian sujud sahwi seperti pendapat mazhab Abu Hanifah. Tapi ada juga yang berpendapat kata perlu pada keadaan-keadaan tertentu sujud sahwi salam dahulu, keadaan-keadaan tertentu salam kemudian. Ada juga pendapat gitu seperti pendapat Ahmad Ibn Hanbal. Tapi yang menjamakkan hadis ini ada juga satu lagi pendapat yang mengatakan sujud salam itu tak kira. Kalau kita dah salam dah mula-mula, okey, yang seterusnya tak perlu salam. Mana salam selepas pada tu tak perlu dah lagi sebab sujud sahwi itu yang penting. Sebab sujud sahwi itu sebagai pelengkap saja. Salam diharuskan kita salam sebelum daripada sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Kemudian dua sujud, duduk dua sujud, kemudian sujud balik. Allahu akbar. Kemudian kita bangkit daripada sujud yang kedua, sujud sahwi yang kedua itu, kita pun tanpa bagi salam. Kalau pendapat Abu Hanifah pula berpendapat lepas pada itu ada tahiyat, bila ada tahiyat adanya salam pula. Adanya salam pula. Tetapi pendapat yang kata baca tahiyat pula itu hadis yang lemah. Hadis tu hadis lemah lah. Tidak kuatnya hadis yang kata selepas sujud sahwi kena baca tahiyat balik. Tahiyat hanya baca sekali, selepas tu sujud sahwi. Cuma sujud sahwi itu ada dua pilihan. Sama ada salam terlebih dahulu ataupun salam kemudian. Sujud sahwi dulu kemudian baru salam. Dan bila kita belajar, pilihlah yang mana satu. Kalau kita rasa okey hari ni salam dahulu. Hari ni esok pula berlaku pula kita lupa, salam kemudian supaya kita dapat amal semua sekali hadis. Sebab kena ingat kita belajar hadis ni paling kurang satu kali. Benda yang sunat paling kurang sekali. Benda yang sunat paling kurang sekalinya seumur hidup kita amal hadis tu. Tapi benda yang wajib memang kita kena hari-hari amal lah. Kena sentiasa amal. Tetapi kalau hukum itu bentuk sunat, paling kurang satu kalinya kita amalkan. Bukanlah nak suruh satu kali tu saja, tak. Tapi paling kurang. Orang kata belajar ilmu, belajar. Amalkan, tidak. Amal, pernah amal juga. Okey, kita amalkan. Sebab kalau belajar ilmu tanpa nak amal, apa tujuan kita belajar? Ya. Apa tujuan kita belajar kalau kita belajar bukan untuk amal? Ya. Jadi kita belajar untuk kita amal. Tak kira lah pendapat yang kata hukum wajib ke, pendapat hukum sunat ke, tapi tujuan asalnya untuk kita amalkan. Kemudian masalah daripada hadis ini lagi. Kalau terlupa tu, selepas tu bagi salam. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pun bangun ke ataupun dia berbual-bual ke dulu belakang tu. Berbual-bual ke dulu. Ataupun dia berzikir-zikir ke. Subhanallah, 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 subhanallah. Ataupun dia berdoa ke. Ataupun dia bangun, nyok-nyok dia pergi bangun, pergi mana-mana. Ataupun dia balik rumah ke kan. Tapi tak kira lah perjalanan itu, perpisahan dia dengan solat itu lama ke ataupun tidak lama. Itu atas dasar uruf saja. Ada ulama menetapkan masih lagi dalam masjid itulah. Karena sampai balik rumah itu jauh sangat, itu kena solat balik. Tapi ada juga menyatakan kalau terpisah lama sekalipun, lama dari segi uruf lah, maka kalau lama sangat tak ada lah. Mana lama sangat semua orang yakin bahawasanya solat itu betul. Tapi kalau lama tu dengan makna lama
tak adalah sampai balik dulu ke kan ke, maka masih lagi bolehnya sambung solat itu. Dan kewajipan bagi makmum ikut juga sujud sahwi dan juga tambah rakaat itu. Sebab itulah disyariatkan bagi orang yang sedar kesalahan imam, dia kena sampaikan kepada imam, paling kurang dalam ramai-ramai itu seorang lah, fardu kifayah kepada satu orang, menyampaikan berita kepada imam itu bahawasanya dia ada salah, tak ingatnya tertinggal solat satu rakaat ke ataupun terlebihnya rakaat. Kalau terlebih dalam rakaat, hanya sujud sahwi. Bukanlah dengan cara gini. Bukannya dengan cara gini. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pun bangun sendiri, mufaraqah. Itu salah. Kena ingat itu salah dalam bab solat. Jangan pula selepas imam Assalamualaikum, rakaat kedua baru. Sepatutnya 4 rakaat. Rakaat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pun bangun dengan sendiri dia. Saya pun pernah tengok juga gini, keadaan gini berlaku. Makmum pun bangun sendiri-sendiri dia gitu. Solat sendiri. Kononnya dia sudah mufaraqah. Bila kena ingat, bila mufaraqah, dia memutuskan solat dengan paksa. Maka dengan sendirinya tak ada pahala. Dan bila terputus itu, kena ingat, bukan terputus itu saja, dia jadi terputus boleh menyebabkan batal dari segi berimam. Batal dari segi berimam. Dan dia sudah melanggar perintah Nabi supaya mengikut imam. Bila imam itu menjadi imam, kewajipan kita semua sekali mengikut perintah Nabi. Perintah Nabi supaya kita itu mengikut imam. Bila imam rokok, kita rokok. Bila imam sujud, kita sujud. Dan kita tengok contoh di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, Nabi selepas bagi salam pun, dia orang pun bagi salam sama. Dan bila Nabi duduk menengung situ, duduk termenung situ, mereka pun tak puas hati, rasa tak sedap, nak kena tanya juga. Maka dalam ramai-ramai tu bertanyalah satu orang yang kurang terkenal sikit, bagi tanyalah kepada Nabi. Nabi kata tidak. Dia tidak terlupa. Solat pun tidak dikurangkan pun. Maka sini berlakunya percakapan. Dan di kalangan sahabat juga ada yang bercakap satu sama lain. Duduk sosek-sosek sini, duduk cakap situ, duduk cakap sini. Mana ada yang senyap, ada yang bercakap, dan ada yang bergerak. Dan sini jelasnya sahabat-sahabat, makmum-makmum yang belakang ini pun juga turut berdiri, bangun tergesa-gesa keluar daripada pintu-pintu masjid. Mana perjalanan tu, pergerakan tu banyak. Kemudian setelah itu Nabi SAW, bila Nabi yakin, Nabi pun tanya balik, mana Nabi minta kepastian. Adakah seperti mana yang dia katakan, Zulyadain katakan ini? Maka semua orang cakap ya. Maka sinilah kekeliruan Nabi sudah berakhir. Kan? Mana sudah sedarnya, Nabi ketika ini, dia sudah melakukan solat kurang. Kurang 2 rakaat. Maka ketika inilah Nabi SAW pergi ke depan balik dan Nabi pun solat tambahan 2 rakaat bersama dengan jemaah yang lain. Semua jemaah yang lain buat benda yang sama. Dan termasuk sujud sahwi pun, sahabat-sahabat pun buat sama, salam pun, sahabat buat yang sama juga dengan Nabi SAW. Maka sinilah berlaku percakapan ataupun berlaku pergerakan kerana kesilapan imam ini tidak merosakkan solat jemaah. Tidak merosakkan solat jemaah. Kerana ini masih lagi maslahah solat. Bentuk penjagaan solat. Masa ini untuk pembaikan solat, untuk memperbaiki solat kita. Maka sudah tentu kita kena bercakap. Imam tak cukup 2 rakaat tadi. Maka bangun. Kalau imam percaya, 2 bangun. Kalau imam tak percaya, betul ke? Dia pun tanya orang lain pula. Betul ke dia ni kata ke dia ni terlupa? Saya yakin dah tadi kita solat 4 rakaat. Yang lain pun kata tak, kita solat 2 rakaat aja. Imam baca solat 2 rakaat saja. Yang ni bercakap, yang ni bercakap, yang ni bercakap, tak mengapa. Maka teruskan solat 2 rakaat tambahan dan sujud sahwi salam. Ataupun salam sujud sahwi. Tak kiralah. Maka percakapan, pergerakan tidak merosakkan untuk kita menyambungkan balik solat itu yang kurang. Dalilnya hadis ini.
Cuma ada sekelintir ulama yang berpendapat secara tegas, bila ada bercakap, bila ada pergerakan gini, sudah terputus solat. Bila sudah terputus solat, sudah tidak sah lagi untuk kita sambung solat. Bahkan kita hanya kena ulang balik solat daripada awal. Pendapat ini sangat lemah nak dibandingkan pendapat jumhur yang mengatakan bolehnya sambung. Hanya segelintir saja di kalangan ulama pendapat ini. Yang mengatakan tak boleh sambung kerana batal. Dan hadis ini secara jelas sudah beritahu pada kita ada percakapan, adanya pergerakan. Adanya bentuk, bukan pergerakan biasa, pergerakan dengan tergesa-gesa. Bila tergesa-gesa ni banyak pergerakan. Tangan, kaki, apa semua sekali. Menyandar, Nabi siap menyandar lagi, buat jari gini lagi. Banyak pergerakan yang Nabi sudah buat, tetapi Nabi hanya menyambungkan solat. Sekiranya itu tidak mencukupi, hanya setakat hari itu saja, niscaya Nabi SAW akan beritahu selepas pada selesai solat, okey, ingat semua sekali, lepas pada ni, kalau imam ada gini ni, sama sekali kita tak boleh dah bercakap-cakap ya. Contohlah, ayat gitulah. Mesti kena adanya ayat-ayat yang bentuk selepas pada ni tak boleh dah lagi. Mesti ada ayat-ayat yang bentuk masuk gitu. Barulah tak boleh langsung dah selepas pada solat yang ada keliru gini untuk masalah solat pun tak boleh. Tetapi kerana hadis ini ada dan masih lagi relevan sampai sekarang. Jika berlakunya gini maka tetap juga boleh. Dan cara untuk kita nak buatnya macam mana? Contohnya ginilah, kita solat 4 rakaat jadi 5 rakaat. Macam mana nak buat? Okey, 4 rakaat. Kita solat 4 rakaat jadi 5 rakaat. Masa 5 rakaat, satu keadaannya, masa 5 rakaat kita tak tahu pun 5 rakaat. Cuma kita ragu 5 rakaat atau 4 rakaat. Yang kita yakin ini rakaat keempat baru ni. Tapi boleh jadi ini lebih dah kot. Jadi keliru 4 ke 5. Maka kita kiranya itu masih lagi 4 kerana 3 tu memang tak lah. 3 tu memang tak. Maka kita kena teruskan rakaat yang kelima itu. Kalau betul lah rakaat kelima. Teruskan rakaat itu dan kita solat, kemudian selepas tahiyat kita pun sujud sahwi salam. Ataupun salam sujud sahwi. Satu lagi keadaan yang mana rakaat keempat kita bangun untuk naik rakaat yang kelima. Masa rakaat kelima kita naik tu Allahu Akbar. Contohnya Allahu Akbar. Berdiri dah. Tengah baca Al-Fatihah tu baru teringat. Memang dah cukup dah tadi. Kita yakin dah tercukup. Maka macam mana nak buat? Teruskan solat? Tidak. Kita tak teruskan solat. Kita terus duduk. Turun duduk. Dudukkan, lengkapkan yang keempat. Duduk balik tanpa rokok, tanpa sujud yang lain. Terus pada duduk tahiyat. Kalau kita berhenti selepas daripada sujud yang kedua, kita terus naik. Masa yang rakaat kelima tu, baru kita yakin bahawasanya ini rakaat kelima, terus dia duduk. Dan duduk, kita tahiyat, lepas tahiyat, sujud sahwi, salam ataupun salam, sujud sahwi. Itu je kita buat. Sekiranya solat bentuk terlebih. Terlebih ni senang sebab kita tak perlu tambah apa-apa, hanya kita duduk, hanya sujud sahwi saja. Kalau yang terlebih. Kalau yang kurang kita kena buat. Tambah lagi yang kurang itu, kalau 1 rakaat, kalau 2 rakaat, dan seterusnya lah. Kemudian kita sujud sahwi, salam ataupun salam, sujud sahwi. Jadi, satu lagi, nak beritahu, pergerakan ini walaupun panjang sekalipun tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat dan walaupun pergerakan itu banyak. Tetapi dengan syarat, bila berlaku ini kerana kejahilan kita ataupun dalam bab terlupa gini, dalam bab masalah solat gini, boleh. Jadi kalaulah kita semua sedar masa tu, tak perlulah kita bangun, kita tunggu imam nak bangun dah. Selepas salam tu kita beritahu imam tak cukup. Imam tak cukup. Dan salah satu laginya, seperti mana dalam hadis lain ada beritahu, kita tegurkan dengan tasbih. Subhanallah. Kalau perempuan pula tegur, kalau dia berimam dengan suami dia contoh, jadi perempuan kat belakang tu tepuk.
Dia tepuk. Tak perlu dia sebut perkataan, dia hanya tepuk. Sebab dalam hadis Nabi ada beritahu tepuk untuk teguran kepada imam ni, untuk perempuan tepuk, untuk lelaki tidak tepuk. Yang lelaki ucap tasbih ke apa semisal dengannya lah. Tapi kadang-kadang imam ni sebut tasbih pun kadang-kadang sebab kadang-kadang makmum yang duduk belakang tu yang tak biasa kesalahan gini. Maka dia nak sebut tasbih pun kadang-kadang dengan pelajar saya pun dia pun tak pakai senyum je, dia tak beritahu. Kita dah ajar dia berkali-kali, dia pun tak ada je sebut subhanallah ke apa, tak ada. Ataupun kalau dia sebut subhanallah perlahan sangat. Mana bukan nak tegur, dia pun jadi macam malu-malu gitu nak sebut. Ataupun dia pun tak yakin kena sebut subhanallah ke ataupun tidak. Maka ini pun juga kadang-kadang boleh menyebabkan berlakunya percakapan. Jadi kalau semua orang sedar selepas pada tu, maka selepas pada tu diamnya makmum diam, hanya saja orang yang belakang dia yang yakin bagi tahu, ataupun kalau tidak semua orang beritahulah. Imam, kita sekarang tadi imam solat ni tak cukup. Jadi imam pun kata ya ke? Ya, imam pun naik. Itu tidak mengapa. Percakapan gini ataupun perbuatan ataupun perkataan gini, percakapan gini tidak membatalkan solat kerana masih lagi dalam maslahah solat itu. Dan daripada hadis ini nak beritahu kewajipan sujud sahwi. Kewajipan sujud sahwi bagi orang yang terlupa di dalam solat. Walaupun dia solat itu terlebih ataupun dia kurang. Dan perbuatan sujud sahwi dia ini adalah untuk memperbaiki solat yang kurang dia itu. Dan seperti mana dalam hadis juga nak beritahu ini adalah bentuk tamparan untuk memalukan syaitan. Sehingga syaitan itu tak boleh laginya tak dapat apa-apa. Dia sudah usahakan orang yang solat itu lupa. Dia usahakanlah supaya jadi ingat benda tu, jadi lupa. Tapi Allah Ta'ala buka jalan bagi kemudahan kepada orang yang solat. Kalau terlupa, sujud sahwi. Kalau kurang, tambah dulu rakaat. Kemudian lepas tambah rakaat yang sepatutnya sehingga habis, sempurnakan solat itu, kemudian sujud sahwi. Kalau terlebih, hanya sujud sahwi. Walaupun kita masa tu jadi duduk fikir pasal benda tu, teringat benda ni sehingga terlupa rakaat. Terlebih rakaat. Ataupun kurang rakaat. Maka itu bentuk nak memalukan syaitan. Dan juga untuk memperbaiki solat kita sehingga solat kita tu tak jadi rosak lah. Jadi walaupun pergerakan bukan daripada jenis solat, tidak batal solat walaupun banyak. Kemudian sujud sahwi ini, kalau kita salah banyak perkara macam mana? Tadi tak ingat 2 kali sujud. Terus naik. Duduk terus naik. Tak teringat. Mungkin jugalah ada lah orang tak ingat. Sujud pun tak ingat. Duduk tahiyat pertama pun tak ingat. Sujud kedua pun tak ingat. Sujud pertama dia sujud. Sujud kedua tak. Dia duduk tahiyat terus. Ataupun daripada sujud tu terus dia naik. Dia sepatut dia duduk tahiyat, dia tak naik. Tak duduk tahiyat. Maka dia tinggal 2 rukun. 2 kesalahan, 3 kesalahan, 4 kesalahan sekalipun, sujud sahwi tetap 2 sahaja. Sujud sahwi itu tetap 2 sujud sahwi saja. Dan Nabi SAW pula tak ingat banyak perkara. Tak ingat berdiri rakaat pertama, rakaat ketiga. Tak ingat rakaat rakaat ketiga. Tak ingat sujud pertama rakaat ketiga. Tak ingat sujud duduk 2 sujud rakaat ketiga. Tidak ingat sujud kedua rakaat yang ketiga. Semua dia yang keempat pun dia tak ingat juga. Maka banyak tu rukun yang Nabi SAW tidak ingat. Maka walaupun banyak, sujud sahwi tetap 2 sahaja. Dan sujud sahwi kalau berdasarkan hadis ini berlaku setelah daripada salam. Bagi salam dahulu kemudian sujud sahwi.
Berdasarkan zahir hadis ini. Tapi adanya hadis lain yang mana Nabi SAW bagi salam kemudian. Selepas pada itu, seperti mana hadis yang selepas ini ada beritahu salam selepas pada itu. Kemudian kena ingat, makmum sebenar kali dia tak salah. Sebab dia ingat pun. Mana dia sebenar kali bukan sujud sahwi. Dia ikut imam sujud sahwi. Dia bukan tak ingat. Dia ingat je. Kan? Bagi makmum yang ingat lah. Ada juga makmum yang main ikut je. Dia tak tahu imam betul ke salah pun tak ikut. Dia main betul je. Dia rasa yakin lah tu. Ni rakaat ketiga ke dia? Rakaat ketiga. Dia yakin gitu. Ada juga orang solat gitu. Kita pun kadang-kadang sekolah pun ada juga ingat gitu. Tak tahu rakaat ni. Muncul imam buat jadi kita ingat. Jadi ada juga berlaku benda-benda gini. Yang mana imam itu membantu kita. Imam itu membantu kita jadi bagi ingat. Tapi kadang-kadang imam itu tak ingat. Makmum tu ingat. Maka yang sahwi, yang terlupanya siapa dia? Imam yang terlupa. Tetapi tetapnya hukum kita kena buat sama. Makmum tetap kena buat sama seperti mana yang ada di dalam hadis ini. Maka kewajipan makmum adalah ikut imam. Kewajipan imam adalah sujud sahwi. Kewajipan makmum pula mengikut imam. Imam sujud sahwi, maka kita yang sujud sahwi. Imam sujud sahwi, maka kita sujud sahwi. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat kedua. Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Kita ikut imam. Kemudian kita tegur imam. Salah. Maka imam pun naik. Ataupun mungkin kita salah. Sebab tu kadang-kadang perlu percakapan. Sebenarnya kali kita yang lupa. Imam dah betul dah. Kamu, orang sebelah pun kata, tak, kita dah cukup dah. Kena. Ada juga mungkin berlaku gitu. Maka sini tengok kepada keyakinan. Sebab tu dia panggil istilah sini dalam istilah fiqh pun ada beritahu. Dia panggil zanni. Zanni ni mana bentuk sangkaan yang lemah. Ghalibuz zanni, sangkaan yang kuat. Zon yang kuat, sangkaan yang kuat. Jadi kategori mana sangkaan kita? Kalau sangkaan kita jenis sangkaan yang kuat, dah cukup mencukupi. Seperti makmum yang ikut imam. Dia biasanya dia sangkaan yang kuat. Imam gerak itu betul lah tu. Itu sangkaan yang kuat. Tapi kadang-kadang tak sah gitu. Sebab apa? Pembantu tidak ada. Contohnya solat seorang. Solat seorang. Solat seorang ni nak bentuk sangkaan gitu payah. Nak bentuk sangkaan gitu tu payah. Maka kita kena berdasarkan keyakinan kita. Kita yakin apa? Solat ni 3 rakaat atau 4 rakaat. Okey, aku yakin yang 3. 4 memang tidak lah. 3 ni saya baru betul. Tapi kalau 3 hingga 4, maka kita kena anggap sekarang kita buatnya yang ketiga. Maka kita kena terus sambungnya yang keempat. Maka begitulah sebaliknya lah. Benda itu berdasarkan keyakinan kita. Tetapi bila solat dengan berjamaah, maka inilah penting bila berjamaah. Bila berjamaah ini, ghalibuz zanni pun sudah mencukupi kerana adanya penguat-penguat lain. Makmum dapat memperingatkan imam. Imam sendiri pun dengan sendiri dapat memberi keyakinan kepada makmum itu sehingga makmum itu berasa yakin, okey imam buat itu betul lah tu. Tapi ada juga orang yang fikir tidak, imam ini buat ni memang tak salah ni, rakaat baru 2 rakaat. Tapi jangan pula jadi macam ada setengah, macam saya pernah solat tarawih itu. Solat tarawih, solat sunat pun sama juga hukum dia. Solat sunat tarawih kadang-kadang biasa je. Rakaat kedua dia naik rakaat ketiga. Rakaat kedua dia tak ingat rakaat kedua, dia naik rakaat ketiga. Lepas tu cara nak buat macam mana? Duduk balik, tahiyat, sujud sahwi. Itu saja cara. Kalau tak ingat juga, semua orang tak ingat, tak ada orang yang tegur pun. Terus je lah. Imam pun sudah ghalibuz zanni, dia suruh yakin, tak ada orang yang tegur belakang. Maka dia pun, memang ni 2 rakaat lah ni. Dia pun sujud. Tapi kerana dia keliru, dia tetap juga sujud sahwi. Ini imam. Tetapi, bila imam sudah yakin ni, rakaat ni adalah rakaat yang ketiga. Maka macam mana nak buat? Dia kena duduk, lepas duduk, terus duduk. Tanpa rokok sujud dah. Dia dalam keadaan berdiri tu duduk. Kalau dia dalam keadaan rokok pun dia terus duduk. Kalau dia duduk rakaat sujud yang pertama sekalipun dia tetapnya sujud duduk dalam tahiyat yang tahiyat lah, duduk dalam tahiyat yang akhir. Yang berlaku saya pernahnya jadi makmum, ada satu orang imam tu dia solat naik rakaat ketiga. Bila naik rakaat ketiga, dia pun buat macam mana? Dia batalkan solat itu dengan astagfirullah.
Dia batalkan solat dia tu dengan dia sebut astagfirullah. Lepas astagfirullah dia pun sambung solat. Itu tak kena, cara gitu cara tak kena. Ni kadang-kadang bahaya juga kita belajar tahfiz Al-Quran saja tapi tidak belajarnya Al-Quran, tidak belajarnya hadis, tidak belajarnya fiqh, fardu ain gini tak belajar. Ini bahayalah. Jadi imam. Sebab kadang-kadang makmum ni dia main ikut je imam. Kalau imam tu jahil, makmum pun terpaksa lah. Jadi terikut-ikut juga dengan mereka ni. Jadi bila dia main astagfirullah gitu, tak kenalah. Sepatutnya dia duduk, dia salam. Dia sujud sahwi, salam. Ataupun dia salam, sujud sahwi. Itu je lah. Dan ada lagi, satu lagi keadaan ketika solat tarawih, 1 rakaat. 2 rakaat dia ingat 2 rakaat, padahal 1 rakaat je baru. Maka macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka makmum pula kena tegur lah. Tak cukup lagi tu baru rakaat pertama. Tu baru rakaat pertama. Maka bila ditegur gitu, imam pun yakin, imam pun naik lah. Rakaat, naik balik rakaat, naik terus je naik, tidak batalkan solat tu. Walaupun dia sudah bagi salam, dia terus je naik. Lepas dia terusnya naik, sambung seperti mana hadis ini. Sambung seperti mana hadis ini saja. Ini bagi contoh orang yang solat tarawih lah. Sebab tarawih ni sebab banyak sangat rakaat. Kadang-kadang benda ni kerana bulan Ramadan je buat. Sampai 20 rakaat ke berapa rakaat ke. Jadi benda gini kadang-kadang jadi terlupa. Imam terlupa. Makmum sendiri pun kadang-kadang ikut imam je. Tapi bila siapa-siapa yang khusyuk dalam solat dia, yang jagalah, orang yang jaga, mungkin dia akan peka lah. Ini rakaat yang kedua. Ini rakaat yang kedua. Bila rakaat yang kedua, tiba-tiba imam bagi salam. Tak naik. Maka dia kena tegur lah. Atau dia tegur mula-mulanya ketika imam tahiyat lah. Imam tahiyat tu kalau dia dah yakin, mula-mula dia pun jadi keliru. Imam, aku rasa macam tak 2 lagi, ini 1. Dia sendiri pun ragu. Ragu jangan tegur. Dia jangan tegur lah. Sebab dia sendiri pun ragu. Maka itu bentuk ghalibuz zanni lah. Kalau dia pun rasa yakin gitu, orang lain pun gitu, maka gitulah hukum dia. Tapi kalau ada selepas pada bagi salam tu, ada orang lain belakang pula kata, tak cukup lagi tu. Maka bila tak cukup, maka dihukumkan sebagai tak cukup lah. Bila imam sudah yakin, orang pun sudah yakin di situ, maka dia kena tambah naik 1 rakaat lagi. Walaupun solat sunat, bila dia buat solat sunat itu, sama juga, dia kena sujud sahwi. Cuma ada bahas di kalangan ulama, bila solat sunat, adakah wajibnya sujud sahwi atau tidak? Memanglah sujud sahwi, di kalangan ulama ada juga beritahu, bila sujud sahwi dalam solat sunat, itu hukumnya sunat juga. Tapi sebenarnya kali, pendapat itu kurang tepat lah. Yang tepatnya adalah, walaupun solat sunat, sujud sahwi itu tetap juga wajib. Seperti mana solat sunat, kewajipan juga baca Al-Fatihah, maka begitu juga sujud sahwi pun begitu juga. Tidaklah kata sujud sahwi itu jadi sunat. Seperti mana Al-Fatihah pun kena wajib baca, maka begitu juga sujud sahwi pun kena. Bila kita buat solat sunat tu secara umumnya sebelum ni secara sukarela baru kita buat, maka sunatlah hukum. Tapi bila nak melaksanakan solat sunat, kita kena ikut tertib-tertib dia. Jadi bila ikut tertib-tertib dia, bila kita ada terlupa, maka hukum juga tetap sama. Sujud sahwi tetap wajib bagi solat sunat. Sampai sini saja dulu kelas untuk pengajian hari ini. InsyaAllah kita sambung esok untuk kelas tafsir pula. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq.